Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Syekh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai kepada hadis yang ke-183. Katanya wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali as-salatu fi awwal waqtiha rawahu at-Tirmidzi wal Hakim wa sahhahahu wa asluhu fi as-sahihain. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling utama ialah mengerjakan solat di permulaan waktunya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim. Keduanya, yakni Imam Tirmidzi dan Hakim, menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Asal hadis ini berada di dalam kitab As-Sahihain, maksudnya Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum daripada ni kita telah bincang berkenaan dengan hadis yang juga diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang mana kata Abdullah bin Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling afdal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, sembahyang di atas waktunya. Di perkataan sembahyang di atas waktunya adalah ia memberi maksud sembahyang di dalam waktu. Okey, itu maksud asal. Namun di sana ada riwayat yang kedua yang diriwayat oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim An-Naisaburi daripada Abdullah bin Mas'ud juga, yang mana ketika ada orang tanya Rasulullah tentang amalan yang paling utama, yang paling afdal, kata Rasulullah as-salatu fi awwali waqtiha. Maka kata ulama, hadis as-salatu fi awwali waqtiha adalah menghuraikan maksud daripada perkataan Rasulullah as-salatu ala waqtiha. Sembahyang di atas waktu, ia memberi maksud sembahyang pada awal waktu. Jadi bermaknanya sembahyang di awal waktu ada ganjaran yang cukup besar. Sehingga kan dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut seafdal amalan adalah sembahyang di awal waktu. Ia berkait dengan sembahyang. Kalau kita ambil berat tentang sembahyang, sebenarnya ada ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkait dengan sembahyang, kalau kita ambil berat tentang sembahyang, termasuk sembahyang pada awal waktu,
dia ada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya hadis yang kita bincang pada malam ni. Begitu juga di antara hadis yang masyhur yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang boleh duduk di bawah naungan arasy Allah, teduhan arasy Allah, yang mana pada ketika itu tidak ada teduhan melainkan teduhan arasy Allah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 7 golongan tersebut, di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hati dia digantungkan dalam masjid. Apa maksud digantungkan dalam masjid? Duk teringat nak sembahyang semua. Orang yang duk teringat nak sembahyang lambat masuk waktu, dia akan sembahyang. Dia tidak akan tangguh-tangguh. Dia orang yang tangguh ni, orang yang tidak mengambil berat tentang sembahyang atau tangguh apa tangguh. Maksudnya ketika berlaku pertemuan di antara sembahyang dan perkara yang lain, dia mendahulukan perkara yang lain berbanding dengan sembahyang. Tapi bukanlah haram. Sebenarnya hukum melewatkan sembahyang. Kita sembahyang pada hujung waktu dengan syarat ke semua sembahyang masih lagi berada dalam waktu, hukum dia adalah dibolehkan. Hukum dia adalah diharuskan. Dalilnya di sana ada satu hadis yang sahih, ketika mana ada seorang lelaki ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang awqatis salah, tentang waktu-waktu sembahyang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu menyebut Rasul diam, Rasul tak jawab. Dia mari jumpa dengan Rasulullah, dia tanya tentang waktu sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jawab. Rasul senyap. Lepas tu esok kan Rasulullah sembahyang subuh pada awal waktu. Rasul sembahyang Zuhur pada awal waktu, Asar pada awal waktu, Maghrib pada awal waktu, Isyak pada awal waktu. Lepas tu, lepas daripada tu hari berikutnya Rasul sembahyang subuh pada akhir waktu. Sembahyang Zuhur akhir waktu, Asar akhir waktu, Maghrib akhir waktu, Isyak akhir waktu. Lepas tu lepas daripada Rasulullah buat perkara tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil dia. Mana orang yang bertanya tentang waktu sembahyang? Lepas tu dia pun mari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Waktu sembahyang adalah ma baina hadzainil waqtain. Barang yang di antara dua waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Jadi bermakna Rasul pernah sembahyang di awal waktu dan Rasul pernah sembahyang di akhir waktu. Sebab itulah kata ulama, sembahyang di akhir waktu hukum dia adalah diharuskan. Namun hak yang paling molek sekali adalah sembahyang di awal waktu. Sebab sembahyang di awal waktu menjadi dalil ataupun menjadi tanda alamat seorang ni ambil berat tentang sembahyang. Orang yang ambil berat tentang sembahyang pasti ganjaran dia cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sembahyang di awal waktu adalah afdal amalan. Maksud amalan yang dilakukan oleh tubuh badan kita. Di amalan dia ada 2. Al-a'mal al-qalbiyah, yang keduanya al-a'mal al-badaniyah. Adapun kalau amalan yang dilakukan oleh hati, hak yang paling afdal sekali adalah al-imanu billah. Hak tu hak yang paling afdal sekali. Hak yang kata amalan paling afdal sembahyang di awal waktu adalah amalan badaniyah. Apa nama badaniyah? Hak yang kita buat dengan tubuh badan kita. Kan sembahyang kita buat dengan tubuh badan kita kan? Kita tak buat dengan hati. Hak buat sembahyang dengan hati tu sesak tu. Masuk waktu, masuk dah rebang dah. Duduk sekejap, sembahyang dah. Sembahyang pakai niat. Hak tu geng sesak tu. Tu dah pakai tu. Di sembahyang hak yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sembahyang pakai niat. Dalam masyarakat kita ada sembahyang pakai niat golongan hakikat awak sesak tau. Dia sembahyang pakai niat aje. Sebab dia kabur dalam Quran Tuhan kata wa aqimis salata li dzikri, hendaklah mendirikan sembahyang kerana mengingatiku. Tujuan nak sembahyang ni tujuan sembahyang kerana nak ingat Allah. Tu tujuan sembahyang. Jadi kalau kita ingat Allah, kita dapat dah natijah dia. Kita dapat dah isi dia walaupun tak ada kulit. Dia cakap isi kulit lepas tu orang bang dia duduk nengung sekejap, siap dah sembahyang, ingat kepada Tuhan. Tu sembahyang pakai niat, tu sesak, lagi menyesatkan. Tu salah. Tu telah mereka-rekakan syariat yang tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak yang kita cerita amalan hak yang diajak oleh Rasulullah, hak yang dilakukan oleh tubuh badan kita, hak yang paling afdal adalah sembahyang. Berpandukan kepada hadis ni. Manakala amalan yang dilakukan oleh hati, amalan yang diperbuat oleh hati, al-a'mal al-qalbiyah,
hak yang paling afdal adalah imanum billah. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an, satu ketika ada seorang lelaki bertanyakan kepada Rasulullah tentang apakah amalan yang paling afdal. Lalu tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanum billah, beriman kepada Allah, hak tu hak yang paling afdal. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah penting kita ambil berat tentang sembahyang. Sebagaimana banyak kali kita kata sembahyang ni sebenarnya adalah hubungan di antara kita dengan Allah. Tu sembahyang. Sembahyang ni adalah hubungan di antara kita dengan Allah. As-silatu bainal abdi wa rabbih. Kata ulama, perhubungan di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka benda yang menjadi penghubung di antara kita dengan Allah, mesti kita kena ambil berat. Kalau kita pada hari ini setiap perkara yang menghubungkan kita dengan orang besar, dengan sultan, dengan raja, dengan pemerintah, kita ambil berat. Setiap benda yang dapat menghubungkan kita dengan orang-orang hebat, kita ambil berat. Maka lebih sepatutnya kita mengambil berat suatu benda yang menjadi penghubung di antara kita dengan Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi okey, habis hadis tu. Kita pergi kepada hadis seterusnya. Katanya wa an Abi Mahdhurata radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Akhrajahu ad-Daraqutni bisanadin dha'ifin jidda. Maksudnya daripada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Abi Mahdhurah. Dia Abi Mahdhurah adalah sahabat Rasulullah yang dia ni masuk Islam kediang dah. Dia tiap masuk Islam awal, dia masuk kediang Islam dah. Yang mana dia masuk Islam ketika tahun Fathu Makkah. Dia masuk Islam lewat dah. Dia cerita dia ada, cerita dia hebat lah, cerita dia. Kali kita akan sapa kepada tempat dia, kita akan cerita pula sikit berkenaan dengan dia. Secara ringkasnya Abi Mahdhurah ni dia asal pemuda, orang muda lah. 2-3 orang muda puak Quraisy. Apabila Rasulullah mari dengan tentera-tentera Rasul, dia buat ngani. Dia buat bang, dia tengok sahabat dengan Rasul semayang. Rasul bila rabah bang, dia buat ngani bang. Siapa kepada Rasulullah, Rasul panggil. Oh, panggil takut dah, sudah dah, parok dah kali ni panggil. Rasul kata, siapa hak yang bang tadi? Siapa hak yang bang tadi? Siapa? Bang tu azang lah. Maka tak ada seorang ngaku. Rasul suruh seorang-seorang. Cemung bang. Hak ni bang. Siapa kepada Abu Mahdhurah? Rasul panggil dia. Rupanya Rasul dengar suara dia sedap. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam gosok dada dia, Rasul doa. Akhirnya dia memeluk Islam. Maka Rasulullah melantik dia menjadi muazzin Rasulullah di Masjidil Haram. Dia muazzin di zaman Rasulullah. Tukang bang di zaman Rasulullah ada 4. Bilal bin Rabah di Masjid Nabawi. Abdullah ibn Ummi Maktum di Masjid Nabawi. Abu Mahdhurah di Masjidil Haram. Sa'ad bin Al-Qaraf di Masjid Quba. Tak silap ingat. Okey, itu 4 muazzin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu cerita sedikit berkenaan dengan Abi Mahdhurah. Yang mana Abi Mahdhurah radhiyallahu taala an telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permulaan waktu mengandungi redha Allah. Pertengahan waktu mendatangi rahmat Allah. Dan penghujung waktu mengandungi pemaafan Allah. Waktu sembahyang terbagi kepada 3. Permulaan waktu mengandungi redha Allah. Orang yang sembahyang di awal waktu, dia akan mendapat keredaan daripada Allah. Orang yang sembahyang tengah waktu, dia akan mendapat rahmat daripada Allah. Orang yang sembahyang pada penghujung waktu, dia akan mendapat kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah di sembahyang lewat-lewat ni nampak ada kecuaian sikit, tapi tak ada masalah. Yang penting dia sembahyang ada kemaafan daripada Allah untuk dia. Okey, itu maksud daripada hadis ni. Cuma hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daraqutni dengan sanad yang dhaif, yang lemah sangat.
Sanad dia lemah. Jadi hadis ni bukanlah hadis yang boleh dijadikan hujjah di dalam hukum. Begitu juga tidak boleh dijadikan sandaran ataupun untuk beramal dalam bab fadail pun tidak boleh juga, kerana hadis ni adalah terlalu dhaif. Baik. Hadis ni terlalu dhaif. Tapi yang pastinya orang yang sembahyang di awal waktu ada ganjaran pahala. Orang yang sembahyang di akhir waktu tetap tidak berdosa selama mana dia tidak sengaja mengeluarkan sembahyang sebahagian daripada sembahyang daripada waktu. Orang sembahyang di awal waktu pasti ada ganjaran. Ada ganjaran yang besar di sisi Allah, sebagaimana yang kita bincang sebelum daripada ni. Seterusnya, Walid Tirmidzi min hadis Ibni Umar nahwu dunal awsat wa huwa dha'ifun aidan. Yang mana hadis yang sama diriwayat oleh Imam Tirmidzi tapi melalui Abdullah bin Umar. Tadi Abi Mahdhurah disebutkan hal yang sama tapi tanpa menyebutkan bahagian tengahnya. Pertengahan tak ada. Hak yang ada permulaan waktu, redha Allah, penghujung waktu adalah kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmidzi juga hadis dhaif. Walaupun hadis dhaif, tapi ketika dengar orang yang sembahyang di awal waktu ada ganjaran yang cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada dia. Seterusnya, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da al-fajr illa sajdatain akhrajahu al-khamsah illa an-Nasa'i wa fi riwayat Abd al-Razzaq la salata ba'da tulu'il fajr illa rak'atay al-fajr. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma telah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada solat sesudah fajar. Maksud sesudah fajar adalah sesudah keluar fajar. Kerana hadis yang diriwayat oleh Imam Abdul Razzaq menyebut secara jelas ba'da tulu'il fajri, selepas daripada keluar fajar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada solat sesudah fajar, sesudah terbit fajar, masuk je waktu subuh, tak ada solat kecuali hanya 2 sujud. Maksudnya 2 rakaat sahaja. 2 rakaat sebelum daripada sembahyang subuh. Hadis ni dikeluarkan oleh 5 orang ulama hadis kecuali Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i saja yang tidak mengeluarkan hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh 5 orang ulama hadis, melainkan tolak Imam Nasa'i seorang je yang tidak mengeluarkan hadis ini. Katanya di dalam riwayat Imam Abdul Razzaq seorang ulama hadis disebutkan tiada ada solat sesudah terbit fajar kecuali hanya 2 rakaat fajar. Daripada hadis ni sebahagian daripada fuqaha berpandangan bahawasanya apabila keluar fajar yang menandakan masuk waktu subuh, kita kata fajar shadiq, keluar fajar yang menandakan masuk waktu subuh, maka kita boleh sembahyang 2 rakaat sahaja. 2 rakaat ni dikenali sebagai 2 rakaat sunat fajar. Hak yang kita biasa duk dengar, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Tu 2 rakaat tu lah. Lepas tu kita sembahyang 2 rakaat sembahyang fardu subuh. Selain daripada 2 rakaat tu tak boleh. Masuk je subuh, kita boleh sembahyang sunat fajar 2 rakaat. Nak sembahyang hajat tak boleh, nak sembahyang istikharah tak boleh, nak sembahyang sunat tu tak boleh, nak sembahyang sunat ni tak boleh, mengikut pandangan sebahagian daripada ulama berdasarkan kepada hadis ni. Okey, kita ulang sekali lagi. Ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya apabila keluar dah fajar, cakap kita masuk dah subuh. Katakanlah ni subuh pukul berapa kita? Subuh pukul 6.2 minit. Okey, 6.2 minit dah boleh dah kita nak sembahyang. Apa jua sembahyang sunat, melainkan sembahyang sunat sebelum subuh. Hak tu je hak yang boleh kita sembahyang. Nak sembahyang hajat tak boleh, dah nak sembahyang istikharah tak boleh, dah nak sembahyang apa jenis sembahyang tak boleh. Berpandukan kepada hadis ni. Okey, jelas kan? Baik. Itu pandangan sebahagian daripada ulama. Namun sebahagian yang lain berpandangan bahawasanya masih lagi boleh kita sembahyang sunat selepas daripada keluar fajar selama mana kita tidak sembahyang fardu subuh. Okey. Sebahagian daripada ulama berpandangan masih lagi kita boleh sembahyang apa jua sembahyang sunat sebelum daripada kita sembahyang subuh.
Lepas daripada masuk waktu subuh, kita sembahyang sunat fajar 2 rakaat, sembahyang sunat hajat pula, sembahyang sunat istiqalah, sembahyang sunat tu dah lama tu imam tubik tambalang tumbah tunggu tu imam lewat sikit. Baik, jadi kita pun mayang macam-macam sembahyang sunat dibolehkan menurut pandangan sebahagian daripada ulama. Okey, nampak pada zahirnya pandangan yang kedua ni bercanggah dengan hadis ni. Baik, dan pandangan yang kedua sebenarnya adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan pandangan sebahagian daripada ulama dan pandangan ulama dalam mazhab Maliki. Dan pandangan sebahagian daripada ulama di dalam mazhab Hambali adalah pandangan-pandangan, tapi pandangan ini adalah pandangan sebahagian besar ulama dalam mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian besar dalam mazhab Maliki. Begitu juga pandangan Syekh Ibn Taymiyah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang mana Syekh Ibn Taymiyah kata lepas daripada keluar fajar masih lagi boleh sembahyang sunat yang selain daripada 2 rakaat sunat fajar selama tidak dijadikan perkara tersebut benda yang berterusan. Jarang-jarang tak apa, tapi jangan buat tiap-tiap hari jangan. Okey, itu pandangan Syekh Ibn Taymiyah. Maksudnya Syekh Ibn Taymiyah lebih cenderung kepada pandangan masih lagi ada sembahyang sunat yang selain daripada 2 rakaat sunat subuh setelah daripada keluar fajar, sebelum daripada sembahyang fardu subuh. Nampak pandangan yang kedua ni bercanggah dengan hadis ni? Sebenarnya tidak bercanggah. Kerana hadis ni sendiri, hadis yang kita bincang saat ni, ulama hadis terbagi kepada 2 di dalam membuat penilaian terhadap hadis ni. Ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ni sebagai hadis dhaif. Dan ada sebahagian ulama hadis menilai hadis ni sebagai hadis sahih. Ulama hadis yang mengatakan hadis ni hadis dhaif, maka dikatakan hadis ni tidak boleh dijadikan sandaran. Baik, sebahagian daripada ulama. Baik, cuma di sana ada hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Muslim. Yang mana Imam Muslim menceritakan bahawasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli ba'da al-fajri illa rak'atain khafifatain. Rasulullah apabila keluar fajar, dia tidak sembahyang melainkan 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang ringkas. Rasul tak sembahyang apabila keluar fajar, Rasul tak sembahyang melainkan sekadar 2 rakaat yang ringkas. Okey, ada hadis Rasul tidak sembahyang lebih daripada 2 rakaat yang ringkas. Maka ulama yang mengatakan masih lagi boleh sembahyang adalah, dia katakan tu bukanlah larangan, hanya nak apa perbuatan Rasulullah. Tidak semesti benda yang Rasulullah tidak buat tak boleh kita buat. Kita akan belajar usul fiqh, kena ingat at-tarku laisa bidalil. Maksudnya Rasul tinggal bukanlah dalil bahawasanya perkara itu tidak boleh dibuat. Banyak benda yang Rasul tinggal tapi dibuat oleh sebahagian daripada sahabat. Itu ada perbahasan yang panjang. Okey, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dan pandangan dalam mazhab Maliki, sebahagian daripada ulama dalam mazhab Hambali berpandangan masih lagi boleh sembahyang sunat selepas daripada keluar fajar, sebelum daripada sembahyang fardu subuh, masih lagi kita boleh sembahyang sunat yang selain daripada 2 rakaat sembahyang sunat subuh, masih lagi boleh kita sembahyang. Kerana hadis ni bukan hadis sahih. Hak yang sebut Rasul sembahyang 2 rakaat itu hanya menceritakan tentang perbuatan Rasulullah. Bahkan, tengok ni sandaran kepada pandangan majoriti sebahagian daripada ulama. Bahkan di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana hadis ni adalah hadis sahih. Yang mana ada seorang sahabat yang dikenali sebagai Amr bin Abasah As-Sulami. Ada seorang sahabat yang dikenali sebagai Amr bin Abasah As-Sulami. Dia kabur kepada Rasulullah. Dia kata lagu mana? Ya Rasulullah, ayyul laili asma', wahai Rasulullah, di manakah di dalam malam yang paling didengari? Maksud benda paling didengari, Allah Subhanahu Wa Taala terima. Waktu malam mana yang paling diterima? Ditanya Rasulullah, waktu malam mana? Awal ke tengah ke hujung malam? Dan tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal jawful lailil akhir. Malam, tengah malam yang penghujung. Tengah malam yang penghujung, penghujung malam. Hak tu yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, fasalli ma syi't, maka musmayanglah sekadar benda hak yang mu nak sembayang. Tengok kata Rasul, musmayanglah qadar mana hak yang mu nak sembayang. Fasalli ma syi't fa innas salata mashhudatun maktubah, kerana sesungguhnya sembahyang dihadiri oleh para malaikat. Kita sembahyang penghujung malam dihadiri oleh para malaikat. Maktubah, ditulis ganjaran dia. Lepas tu kata Rasulullah, hatta tusalli subha, sehingga mu sembahyang subuh. Sampai sampai sembahyang subuh, habis sembahyang subuh dak boleh dah sembahyang sunat. Okey. Jadi daripada hadis ni Rasul kata ni, fasalli ma syi't, mu sembahyanglah sekadar mana hak yang mu nak, fa innaha
Masyhudatun maktubah hatta tusalliya subha. Kerana sembahyang pada ketika itu dihadiri oleh malaikat. Malaikat hadir. Ditulis ganjaran dia. Mungkin sembahyang sekadar mana munak sehingga mu sembahyang subuh. Pas sembahyang subuh dah lidah sembahyang sunat. Jadi nampak pada hadis ni, zahir hadis ni, bahawasanya masih lagi boleh kita sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang fardu subuh. Daripada hadis-hadis ni, punca daripada ni lah berlaku perselisihan di kalangan ulama fiqh. Jangan kita anggap perselisihan ulama fiqh ni adalah perselisihan macam kita ramai-ramai. Aku pandangan gini, mu pandangan gini. Kan? Perselisihan ulama fiqh sebenarnya masing-masing ada sandaran dalil. Bukan saja-saja ada sandaran dalil. Ulama fiqh dia berselisih bukan mengikut pada otak dia. Mengikut hak ni faham dalil gini, hak ni faham dalil gini. Hak yang mengatakan tak boleh dah sembahyang melainkan 2 rakaat sunat subuh je apabila keluar fajar, berpandukan kepada hadis hak yang kita bincang pada malam ni. Hak yang kata masih lagi boleh kerana dia kata hadis ni hadis dhaif. Di sana ada hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sembahyang sehingga sembahyang fardu subuh. Maksudnya kedua-dua pandangan tersebut masih ada sandaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey, jelas permasalahan tersebut. Jadi kita buat kesimpulan sekali lagi. Sebenarnya apabila keluar fajar yang menandakan masuk waktu subuh. Sekarang ni kalau kita di Terengganu pukul 6.02. Jadi apabila masuk 6.02 sebelum daripada kita sembahyang fardu subuh, kita disunatkan sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat subuh ataupun sembahyang sunat fajar. Hal ni sepakat ulama. Selain daripada 2 rakaat tu boleh tak nak sembahyang sunat yang lain? Di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Ada sebahagian kata tak boleh dah. 2 rakaat tu je. Manakala sebahagian yang lain mengatakan masih lagi boleh. Kedua-dua pandangan ada sandaran daripada dalil. Pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, pandangan yang sahih dalam mazhab Imam Syafi'i adalah masih lagi boleh sembahyang setelah daripada keluar fajar selain daripada 2 rakaat sunat fajar. Masih lagi boleh sembahyang. Baik. Soal afdal ataupun tidak, tu nombor 2. Kita dak bincang boleh ke tak. Kadang-kadang benda tu boleh tapi tidak afdal. Okey, boleh faham? Kadang-kadang boleh tapi tidak afdal. Tu kita tak bincang afdal ataupun tidak. Kita kata boleh ataupun tidak. Kita kena tahu perbincangan benda yang kita bincang supaya kita tidak tersilap di dalam meletakkan hukum. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa mithluhu lid-Daraqutni an ibni Amr bin al-As. Perkara yang sama yang diriwayat oleh Imam Ad-Daraqutni melalui Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Tadi daripada Abdullah bin Umar, ni daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi pendek kata di sana ada 2 lah jalur sanad daripada sahabat. Yang pertamanya daripada Abdullah bin Umar, yang keduanya daripada Abdullah bin Amr. Seterusnya wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anhu qalat صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن قلت أفنقضيهما إذا فاتتنا قال لا أخرجه أحمد. Maksudnya daripada Ummu Salamah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan solat asarnya. Rasulullah selesai daripada mengerjakan solat fardu asar. Terus masuk ke dalam rumahku. Rasul pun masuk dalam rumah Ummu Salamah. Kemudian solat lagi 2 rakaat. Masuk dalam rumah Ummu Salamah, Rasul sembahyang 2 rakaat. Lepas daripada sembahyang fardu asar, Rasul pun masuk dalam rumah Ummu Salamah, Rasul sembahyang 2 rakaat. Dan hak ni kita bincang panjang lebar dah 2 minggu lepas kan. Bincang panjang lebar dah masalah ni. Yang mana di antara sembahyang yang dilarang oleh Rasulullah adalah sembahyang selepas daripada sembahyang fardu asar. Tak boleh kita sembahyang dah. Tapi dalam masa yang sama Rasulullah sembahyang. Kita pun bincang panjang lebar dah. Kenapa Rasul sembahyang? Baik. Yang mana dalam hadis yang diriwayat daripada Ummu Salamah
Rasul menceritakan bahawasanya hak yang dia sembahyang 2 rakaat selepas daripada fardu asar adalah kerana dia qada sembahyang sunat zuhur. Hak yang dia dak buat tadi kerana sibuk melayani tetamu daripada Bani Abdul Qais. Hak yang kita cerita pada minggu lepas. Oleh layan tetamu dak ada nak sembahyang sunat fardu zuhur, maka dia qada selepas daripada fardu asar. Baik. Dan kita bincang juga di sana ada hadis yang diriwayat daripada Aisyah. Kata Aisyah, di antara sembahyang sunat yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah adalah 2 rakaat selepas daripada asar. 2 rakaat lepas daripada asar Rasul tak tinggal. Maka macam mana pula Rasul larang sedangkan dia tak tinggal? Maka kita kabur lagu mana? Ada sebahagian ulama berpandangan bahawasanya sembahyang selepas daripada fardu asar secara berterusan itu adalah khususiat untuk Rasulullah. Benda tu khusus untuk Rasulullah, tidak diberi kepada umat. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi. Hak ni kita bincang pada minggu lepas. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Imam Baihaqi, yang mana dalam hadis tersebut menyebut bahawasanya Rasulullah melarang, daripada Aisyah juga, melarang melakukan sembahyang selepas daripada asar, sedangkan Rasul sendiri sembahyang lepas daripada asar. Rasul melarang melakukan puasa wisal, sedangkan Rasul sendiri melakukan puasa wisal. Jadi bermakna perkara tersebut adalah khususiat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita bincang dah secara panjang lebar sebelum daripada ni. Baik. Jadi Rasulullah sembahyang selepas daripada asar adalah qada 2 rakaat. Dikatakan ni. Ketika kata kemudian solat lagi 2 rakaat. Ketika aku tanyakan kepada baginda perkara itu, jadi Ummu Salamah peliklah. Rasul larang sembahyang 2 rakaat lepas daripada asar, tiba-tiba dia sembahyang. Maka Ummu Salamah tanya. Baginda menjawab, tadi aku terlalu sibuk sehingga meninggalkan 2 rakaat sesudah zuhur. Maka baru sekarang ini dapat aku kerjakan. Ni baru aku dapat buat. Jadi bermakna Rasul qada sembahyang sunat zuhur. Baik, maka kata ulama, dituntut kepada kita qada segala sembahyang sunat yang mempunyai waktu kalau sekiranya kita tinggal. Sunat kita qada. Bukan sembahyang fardu saja hak yang kita tinggal kena qada, sembahyang sunat kalau kita qada juga sunat kita sembahyang sunat kalau kita tinggal sunat juga kita qada. Kerana di sana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang tidur tertinggal sembahyang ataupun dia terlupa untuk sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang apabila dia ingat. Perkataan dia lupa sembahyang, Rasulullah dak khabar pun sembahyang tu fardu ke sunat. Maka ulama ambil secara umum, sama ada fardu ke sunat, maka kita kena qada. Hak fardu wajib qada, hak sunat sunat qada. Okey, boleh faham kan? Baik. Dalam hadis ni Ummu Salamah kata lagu mana? Kalau gitu jika kedua-duanya terlewatkan olehku, kalau sekiranya aku tinggal sembahyang sunat tu, bolehkah aku mengqadanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Jadi ketika Rasul tinggal sembahyang sunat zuhur, Rasul qada selepas daripada asar, maka Ummu Salamah tanya dia, "Apa mung sembahyang lepas daripada asar ni?" Rasul kata qada sunat zuhur. Dah kalau gitu, kalau aku tertinggal boleh tak aku nak qada? Kata Rasulullah, tak boleh. Jadi Rasul tak bagi qada. Cuma kena ingat, perkataan hadis ni, qultu afanaqdihima idza fatana qala la, perkataan ni adalah perkataan yang dhaif. Perkataan ni perkataan yang dhaif, tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Hak yang sebelum daripada ni sahih. Penambahan ni adalah penambahan yang dhaif, dipanggil ziyadatun dhaifah ni. Penambahan ni adalah penambahan yang dhaif, yang mana kedhaifan penambahan ni disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Begitu juga Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi menyebut bahawasanya penambahan ni dhaif. Kalau penambahan ni sahih, maka tidak boleh kita qada sembahyang sunat yang kita tertinggal. Tapi oleh kerana penambahan ni dhaif, maka tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Bahkan ada tuntutan yang umum, setiap sembahyang yang kita tinggal sunat kita qada, termasuk sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib sunat kita qada. Begitu juga sembahyang tahajud. Tahu dah sembahyang tahajud boleh sunat kita qada. Adalah perbincangan dia yang panjang, nanti sampai tempat dia kita akan bincang secara panjang lebar. Hak ni sepintah lalu je kita khabar berkenaan dengan qada sembahyang sunat tahajud. Seterusnya, wali Abi Dawud an Aisyah bima'nahu. Abu Dawud telah meriwayatkan hadis yang semakna.
melalui Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hadis yang sama diriwayat daripada Imam Abu Daud, tapi daripada Aisyah, tadi daripada Ummu Salamah. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru iaitu babul azan. Bab pada menyatakan azan. Azan ni bang lah cakap kita. Cakap kita bang. Cakap Arab azan. Cakap kita bang. Baik, kita orang Arab, orang tukang bang tu dia panggil muazzin. Kita ni orang tukang bang kita panggil Tok Bilal. Sempurna nama Bilal bin Rabah, tukang bang Rasulullah. Padahal sedangkan tukang bang Rasulullah bukan Bilal bin Rabah seorang. Kita kena tahu, tukang bang Rasulullah bukan Bilal bin Rabah seorang. Tukang bang Rasulullah Bilal bin Rabah, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sebagaimana kita minggu lepas kita sebut. Berkenaan dengan masalah kita kata, apabila kita tengah sahur, tiba-tiba bunyi orang bang. Akan kita bincang masalah tu panjang lebar minggu lepas. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ya ibnu Ummi Maktum. Kata Rasulullah, sesungguhnya Bilal bin Rabah dia bang tengah malam lagi. Bang sebelum daripada masuk waktu subuh. Sebelum daripada masuk waktu subuh, Bilal bin Rabah bang. Maka mu boleh makanlah, boleh minum, tak ada masalah makan. Sehinggalah Abdullah ibnu Ummi Maktum bang. Apabila Abdullah ibnu Ummi Maktum bang, mu kena berhenti makan, kena berhenti minum. Sebab bang dia menandakan keluar fajar. Baik. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum juga tukang bang Rasulullah. Tapi kita tak panggil lah orang yang bang di zaman kita tu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kita panggil Tok Bilal. Tak apalah. Sebab orang yang masyhur dalam masyarakat kita tukang bang Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Ya Abdullah ibnu Ummi Maktum juga di antara sahabat yang masyhur. Tak masyhur apa? Ada ayat Quran yang turun sebab dia. Tu ayat yang kita duk biasa baca, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tu sebab Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum ni seorang lelaki yang buta. Tapi walaupun dia buta, mata buta, hati dia tak buta. Mata je buta, hati tak buta. Tapi ramai juga orang kita, mata tak buta, hati buta. Maksudnya, molek-molek ada tak semayang. Molek-molek ada tidak melakukan kewajipan kita sebagai hamba Allah. Abdullah ibnu Ummi Maktum walaupun mata dia buta tapi hati dia tidak buta. Ketika dia dengar dakwah kepada agama Islam, dia orang hak yang mula-mula memeluk Islam. Di antara orang hak yang mula-mula memeluk Islam. Allah, hebatnya dia. Mata tak buta tapi hati tak buta. Tapi ramai juga orang Islam kita, mata celek tapi hati buta. Payahnya nak tinggal benda-benda maksiat. Judi, zina, minum arak. Allah. Banyak ni dalam masyarakat kita. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Itu dipanggil mati, dia dipanggil mata buta. Mata buta. Bukan hati buta, mata buta. Silap, hati buta, mata tak buta, hati buta. Ni kata kalau kita belajar dalam kitab Hikam, dia ada perkataan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab Hikam, dia kata lagu mana? Dia kata ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasil basirati mink. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Dia kata lagu mana? Ijtihaduka fima dhumina lak. Mung duk sungguh pada benda yang telah dijamin kepadamu, hal cari dunia sungguh sangat siang malang. Tapi wa taqsiruka fima tuliba mink. Tapi cua di dalam melakukan perkara yang Allah Ta'ala suruh membuat. Semayang, puasa, kewajipan, benda yang haram, dok cara. Tu cua. Hak tu adalah dalilun alan timasil basirati mink. Tu adalah dalil bukti bahawasanya mata hatimu terpadang dah. Terpadang dah cakap kita benda. Buta mata hati. Abdullah ibnu Maktum, walaupun mata dia buta, tapi mata hati dia tidak buta. Jadi, apabila dia memeluk Islam, dia pergi jumpa sama dengan Rasulullah. Minta Rasulullah ajar kepada dia agama Islam. Tak benda belum perlu belajar lagi. Secara kebetulan, masa dia mari jumpa dengan Rasulullah hari itu satu hari, Rasulullah sedang berdakwah kepada pemimpin-pemimpin Quraisy. Orang yang hebat-hebat saja. Tiba-tiba Abdullah ibnu Maktum, orang dok cetong kalau cakap kita lah, orang yang miskin, orang yang tidak dipandang masyarakat mari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa resah hati. Takut ni golongan ni lari kat dia. Wah, pengikut dia komang-komang je. Takut gitulah cakap rekahnya. Maka Rasulullah susah hati, keruk dahi Rasulullah. Maka Allah Ta'ala tegur Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Masa muka Rasulullah berpaling muka.
Ketika datang oleh orang buta, Rasulullah tegur, Allah Ta'ala tegur Rasulullah, jangan buat lagu tu. Kita dah tahu siapa yang betul-betul nak membersihkan jiwa. Dia orang mari saat itu memang orang tu nak membersihkan jiwa sungguh, iaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Okey, itu cerita sedikit sebanyak berkenaan dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum yang menjadi tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada malam ni insya-Allah kita akan cuba, kalau sempatlah kita baca sikit rasa takut odang. Berkenaan dengan bab azan. Jadi tukang bank di zaman Rasulullah macam kita khabar bukan Bilal bin Rabah seorang, bukan ada 4 orang tukang bank di zaman Rasulullah. Cuma yang masyhur Bilal bin Rabah, yang keduanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang ketiganya Abi Mahdhurah, yang keempatnya tak silap ingat Sa'ad bin Al-Qarad. Katanya an Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu qala tafa bi wa ana naimun rajulun طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر. Dia boleh baca Allahu Akbar, boleh baca Allahu Akbar, boleh baca Allahu Akbar. Kalau kita baca Allahu Akbar Allah, kita rasa pelik je tempat kita, sebab orang tak pernah baca. Orang tukang bang kalau baca Allahu Akbar orang kata pelik je. Pelik orang tak belajar. Kalau belajar tak pelik. Orang tak belajar tak pelik. Hamba mula-mula pelik juga baca Allahu Akbar. Tapi hamba belajar daripada guru hamba. Hamba ambil sanad hadis kita Al-Arba'un Al-Ajluniyah dengan seorang ulama daripada negara Syria, nama dia Syekh Abdul Qadir Al-Maghribi. Yang mana siapa hadis yang ke-22 daripada kita Al-Arba'un Al-Ajluniyah, yang mana dia suruh hamba baca Allahu Akbar. Kita duduk biasa dengar Allahu Akbar. Dia kata hak yang riwayat dia ambil daripada guru dia ambil daripada guru dia berterusan sampai kepada Imam Muslim, daripada Imam Muslim berterusan sampai kepada Rasulullah adalah Allahu Akbar. Hak tu hamba ambil sanad. Maksudnya hamba mempunyai sanad yang bersambung daripada hamba sehingga ulama hadis sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana riwayat adalah Allahu Akbar. Tapi sebenarnya boleh baca 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Hak ni kita nak bincang pada minggu ni, insya-Allah kita akan bincang balik pada minggu akan datang. Insya-Allah kalau sekiranya dipanjangkan umur, kita berhenti sini dulu untuk malam ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincangkan pada malam ni ada keberkatannya dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.